Kita tengok hari ni ada siapa dia kerana tak boleh jawab RM50 dalam akaun dia tumbai mana, dia kena penjara berapa hari? 2 bulan berapa hari kan? Seorang wanita dia tak dapat jawab. Kita tak apa keterusan, tapi hal yang sama supaya dilalui ataupun dihadapi oleh semua pihak, sama ada yang di bawah ataupun di atas. Dia mesti, kalau kawan ni tak boleh jawab kena, yang atas yang berjuta-juta lebih kena jawab lagi di mana duit dia datang. Saya ada pengalaman kena soal dengan SPRM kan. Boleh cerita tadi kan. Dulu ada, saya tanya tuan-tuan tak payah carilah, ada orang yang bertugas di bawah saya. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama, Datuk, berkaitan dengan pertama, isu rasuah. Isu rasuah yang hangat diperkatakan sekarang. Bukan baru lagi rasuah ni dah lama dah jadi. Jadi boleh ke Datuk terangkan pada kita semua rasuah ni, apa sebenarnya rasuah tu? Adakah rasuah ni dia jenis satu dosa kecil saja, cukup istighfar, cukup sedekah bagi makan orang susah, selesai rasuah tu? Ataupun adakah rasuah ni kira kalau sikit jumlah dia ambil rasuah tu tak apa, boleh dimaafkan? Adakah begitu? Jadi sebagai mukadimah ni kita cerita bab rasuah dulu. Jadi minta Datuk falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Syahrir ni pun Tok Guru juga. Hari ni dia kena jadi pengusi, dia buat kerja lain sikit lah. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Muhammad Tuan Imam yang sentiasa sedap suara dia. Saya hari ni, sebelum saya nak pergi, tadi Ustaz Syarif sebut tentang timbalan mufti Ustaz Fadil, sahibul fadilah Ustaz Tajul Urus. Saya nak minta dia bangkit sikit kot, nak bagi orang kenal, orang kelih kenal. Pasal kalau tak kenal, nanti orang tengah yang mana satu dia boleh sebut tadi ni. Ustaz tengok sikit Ustaz. Ni Ustaz timbalan mufti Perlis, yang merupakan dulu bertugas di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi kalau jumpa kat jalan, kenal timbalan mufti, dia asal orang Kelantan, tapi untuk Perlis. Jadi berkenalan lah. Lagi saya suruh tu bukan siapa, lagi masa duk makan kan boleh bersembang. Terima kasih. Balik pada soalan ni, soalan pusingan pertama ni soalan berat selalu ni, tentang rasuah. Ada orang kata jangan duk cakap rasuah ni bagi kerajaan dia cakap. Rasuah adalah sebahagian daripada tajuk di dalam agama. Dia di dalam senarai al-kabair, dia dalam senarai dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kerana ada laknat daripada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW, hadis menyebut la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang kebanyakan kita hafal. Rasulullah SAW melaknat ar-rashi dan al-murtashi, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Kerana perkataan laknat dia termasuk di dalam dosa besar bila dia laknat. Kalau dia dosa kecil dia tak kena laknat. Laknat yakni ib'ad anil rahmah, dijauhkan dia daripada rahmah. Kita tak boleh laknat orang, melainkan benda itu dilaknat oleh Allah dan Rasul. Hatta apabila dilaknat oleh Allah Rasul, hendaklah dilihat case by case. Tetapi secara umumnya perbuatan rasuah itu dilaknat oleh Rasulullah SAW, menunjukkan ia termasuk di dalam al-kabair, dosa besar. Kerana dosa ni ada dua bahagian. Satu dia panggil as-saghair, dosa kecil. Satu lagi al-kabair, dosa besar. Apa beza dia? Dosa kecil pun dosa juga, tapi dia dihapuskan dengan wudu, dengan salat, antara salat Jumaat dengan Jumaat. Tetapi dosa besar memerlukan taubat.
yang jelas, dan nanti kita akan sebut syarat taubat. Perkataan rasuah, rasyahu umpamanya ialah a'tahu, yakni memberi, orang tu bagi, tu kita panggil rasuah. Kalau kita pi kepada SPRM, saya SPRM famous dah 3 hari ni, kalau kita pi kepada SPRM tu, dia kata rasuah ni, lebih kurang ayat dia ialah pemberian, penerimaan, diterima ataupun pemberian suatu upah bagi dorongan, sebagai dorongan kepada seseorang individu bagi melakukan atau tidak melakukan tugasan rasmi, tugasan dia yang rasmi. So dia terima pun rasuah, dia bagi pun proses tu rasa. Nabi kata rashi dan murtashi, pemberi dan penerima, pemberi dan penerima. Itu takrifan SPRM lah. Para fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh banyak takrif mereka, tapi saya tertarik dengan apa yang disebut Imam Al-Jurjani. Dia kata simple, dia bagi takrif rasuah. Rasuah ni ialah ma'u'tiya li ibtalil haqq wa ihqaqil batil. Apa yang diberikan untuk membatalkan yang benar, yang berhak, dan menjadikan benar yang batil. Ini kalau dia bagi itu untuk menyebabkan yang tak berhak menjadi berhak, yang berhak menjadi tidak berhak. Itu rasuah. Rasuah. Dalam Quran Allah kata samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Yani orang Yahudi ni dia samma'una lil kadhib, dengar kadhib, akaluna lis-suh. Dia makan suh. Suh ni sebahagian para ulama seperti Sa'id bin Jubair dan semuanya menyatakan suh ni maksudnya rasuah. Apa dia pemberian? Pemberian ni maksudnya kita bagi benda tu bukan hak kita dapat, ataupun benda tu hak orang lain, terbatal hak orang tu, kan? Kita rasuah dia supaya terbatal hak dia, rasuah juga. Mungkin kita tak dapat apa, tapi kita nak bagi dia, nanya ke dia, kita geram ke dia, umpamanya kita suap satu hakim, kita suap pihak polis umpamanya, kita suap pihak berkuasa supaya inayai dia tu, walaupun kita tak dapat apa. Ini semua termasuk di dalam dosa besar yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia sebut bahawasanya, dan disepakati oleh para fuqaha, nak taubat ni pada dosa ada 3 syarat. Apa syarat pertama? Kita tinggal dosa tu. Syarat yang kedua, kita menyesal. Syarat yang ketiga, kita azam tak membuat dah. Itu taubat. Kecuali kata An-Nawawi rahimahullah, kecuali kalau membabitkan tentang hak orang lain. Membabitkan hak orang lain, yang ni tak boleh. Yang ni kena minta halal daripada dia. Kalau tidak, taubat tu tergantung, tak habis. Sebab itu dosa yang membabitkan orang lain ni, kita selalu ingatkan diri kita, yang ni panjang. Orang yang berzina, kita nampak teruk, berdosa lah, dosa besar juga. Tapi kalau dia insaf, dia taubat antara dia dengan Allah, habis. Tapi orang yang ambil harta orang, walau macam mana dia taubat pun tak selesai dia. Walaupun dia main masjid, lebamlah dari dia tu berulang, tak selesai. Dia kena pergi selesai dengan orang tu. Jaga kita dengan harta orang, jaga dengan masalah harta orang. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang selalu kita baca, Nabi SAW tengok satu lelaki, Nabi kata, kalla inni ra'aituhu finnar, aku tengok dia di dalam neraka, kan? Fi burdatin, pagi satu helai burdah, kan, yang dia ambil pada hari perang Khaybar, lam tusibha al-maqasim, yang diambil pada perang Khaybar dengan cara yang tak betul, la tashta'ilu alaihi naran, menyalakan dengan burdah tu, selendang tu api kat atas dia mati pada jalan Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana sehelai selendang
Dia ambil daripada pembahagian kerajaan dengan cara yang tak betul, dengan pemerintahan, pengurusan peperangan Nabi. Nabi kata menyalakan di atasnya neraka. Yang tu kita semua takut. Kita pun takut, kita ada urusan banyak. Harta adik-beradik kita, harta orang, jangan buat mudah. Nabi kata sehelai ni, sehelai selendang ni. Padahal dia mati dalam jalan Allah. Semua kata syahid wa huwa fil jannah, syahid dalam syurga. Inni ra'aituhu fil nar li burdatin akhadaha yawmal khiyamah lam tusibha al-maqasim. Selendang yang diambil pada hari perang Khaybar yang tak betul pembahagiannya. Ini satu hal yang wajib kita tahu bahawasanya dosa orang-orang yang terlibat dengan harta orang tak dapat diselesaikan, termasuk rasuah, melainkan dengan selesaikan dengan individu berkenaan. Para ulama menyebut sedikit perincian tentang hal ini. Dia kata, kalangan mereka menyebut, jika sekiranya dia ambil tu rasuah, dia ambil, yang mana rasuah tu kawan tu terpaksa bagi, sedangkan hak memang kawan tu punya, hak kita, tapi dia tak mau bagi, dia guna kuasa dia supaya kita tak dapat hak kita. Dia kata bagi duit kat suap aku dulu baru aku bagi, tapi memang hak tu kawan tu punya. Ini banyaklah tuan-tuan pergi dulu siapa saya, sebahagian negara termasuklah negara Arab macam Mesir, kita pergi, kita nak periksa apa, beg kita tu, beg kita tak ada masalah apa, dia buat masalah dalam beg kita, dia tak mau lepas, dia tunjuk kat belakang jari, kita tahulah dia minta tu. Kalau kita tak bagi, tak naik kapal terbang ke dah, sangkut dengan dia, punya fauda negara orang Islam. Mesir tu ada Azhar ni. Lah ni mungkin elok sikit, tak tahu sejak Covid ni. Dan kadang-kadang naik bas, dia tak mau teruskan bas tu, orang terpaksa bagi ke dia. Kalau hal yang macam tu berlaku, ataupun kita lah urusan takbir ni, hak kawan tu kita tak mau bagi, kita nak suruh dia swap kita tu, wajib kita bagi balik duit tu ke dia. Wajib. Kalau 20 orang, kena 20 orang lagi. Sekali mungkin tuan tanya, habis kalau tak jumpa lah. Tapi dia kena bagi balik. Kalau itu hukum asal, yastahil, dia kena minta halal daripada orang. Okey. Kalau tak jumpa, dia tanggung dosa. Cumanya sebahagian fuqaha menyatakan, sebagai satu ikhtiar yang tak ada di dalam nas yang jelas, dia sedekah duit tu. Sedekah pun tak dapat pahala dia, dia bagi balik kepada fakir miskin, kepada siapa-siapa yang memerlukan, orang nak kahwin kau tak ada duit kau, fakir miskin kau. Don't worry, mereka ni tak berdosa, mereka bukan ambil rasuah, mereka ambil duit yang rasuah kau tu. Dia bagi, kau tipi bagi ke dia, bagi orang miskin, bagi orang nak buat jalan, bagi orang nak buat kebajikan, orang bagi rumah, boleh bagi. Ini tidak ada jelas dalam nas, tapi satu ikhtiar. Mudah-mudahan keluar daripada masalah tadi, tak tahu. Pasal kawan tu telah inayah hak kawan tu. Kalau kawan tu bagi harta kepada kita, bagi duit kepada kita untuk liihqaqil batil, untuk menyebabkan yang benda yang batil tu, dia tak berhak dapat projek tu, orang lain yang berhak, yang cukup syarat. Dia bagi kat kita, kita bagi kat dia. Artinya kita zalim ni kerajaan, pemerintahan dan pengurusan, kerana bila bagi kat dia, kualiti dia kurang. Itu yang kita berlaku dalam negara ni, negara merata lah. Bangunan-bangunan runtuh, stadium runtuh.
Kalau begitu tak boleh kita nak bagi balik ke dia. Dia bagi pun dah batil dah. Dosa kita ada. Kita hendaklah bertaubat. Fuqaha kata kalau begitu cara dia yang mereka ijtihad, semua hak dia ambil itu dia bagi balik kepada orang awam. Bagi balik pada awam. Serah balik pada awam. Bagilah orang nak buat urusan apa, dia bagi buat. Ini dosa rasuah. Dan dosa-dosa yang seperti ini, dan kerana dosa ni runtuh sesebuah negara, hilang maruah bagi sebuah negara. Orang tak percaya, kadang-kadang pelabur tak masuk kerana tak percaya. Sistem lemah sesebuah negara. Mudah-mudahan negara kita jangan sampai macam punya teruk lah. Kadang-kadang ramai tindakan kita tengok. Hari ni ada siapa dia kerana tak boleh jawab RM50 dalam akaun dia tumbai mana, dia kena penjara berapa hari? 2 bulan berapa hari kan? Seorang wanita, dia tak dapat jawab. Kita tak dapat keterusan, tapi hal yang sama supaya dilalui ataupun dihadapi oleh semua pihak, sama ada yang di bawah ataupun di atas, dia mesti, kalau kawan ni tak boleh jawab kena, yang atas yang berjuta-juta lebih kena jawab lagi di mana duit dia datang. Saya ada pengalaman kena soal dengan SPRM kan. Boleh cerita tadi kan. Dulu ada, saya tuan-tuan tak payah carilah, ada orang yang bertugas di bawah saya. Jadi dia bertugas bawah saya, tak tahu sebut bahagian mana lagi, pergi cari pula, bukan hak law ni, hak dulu, berapa tahun dulu. Jadi dia pergi duduk di hotel. Dia di hotel tu dia duduk. Hotel tu wujud. Dia claim lah berapa malam dia duduk masa bertugas tu. Dia bawa dia duduk bawa lah main pejabat. Kita tengok hotel ada, dia tidur berapa hari, memang betul atas tu. Kita sign. Bila kita sign, tanda kita sokonglah permohonan dia untuk dapat claim balik. Pihak SPRM ni, dia masuk pergi ke hotel tu. Maksud bukan petugas di pejabat saya aja, ada ni cerita lama lah. Ada orang lain lagi lah tu dia pergi tu. Rupanya mereka guna resip hotel tu betul, tapi bilik tu dah jadi double orang lah. Mereka ambil resipnya, mereka tak duduk pun, mereka pergi ke lain. Di atas sangkaan mereka memang berhak untuk dapat duit tu. Kalau mereka tak tidur, mereka dapat duit cash lah. Itu sangkaan mereka. Tapi peraturan dia tak kata begitu. Kalau hang tak tidur, artinya hang tak dapat apa. Kalau hang tidur dalam kereta ataupun tidur rumah dia beradik, ambil resip tu salah. Mereka punya sangka dah tidur rumah dia beradik, dah tak tidur hotel, ambil lah claim tu dengan cara pergi buat resip hotel tu. Salah. Mari daripada Kuala Lumpur buat surat siasat, rakam percakapan saya, letak, kena baca. Supaya kita sign. Kita sign, kita tengok hotel betul, hari betul, sign, kita tak tahu dia tak tidur. Rupanya satu bilik tu dah 3-4 orang guna resip satu bilik tu saja. Tapi tak apalah, lebih kurang kes tu 600. Tapi pegawai yang mai tu jauh dia, nampak tu kemah untuk mengatasi masalah 600 tu. Tapi kalau kita harap bagi negara kita ni, kalau hak berpuluh-puluh juta, ratus juta kena lagi kemah lah, barulah kita dapat menjadikan negara ini aman dan selaras dan telus integritinya disejahterakan.